وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نحمده سبحانه وتعالى الملك الحق المبين ونصلي ونسلم على نبينا صادق الوعد الأمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدنيا إلا لمن يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Rajutan Kuasa, para ustaz-ustazah, para alim ulama, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita panjatkan kepada Allah kerana masih lagi dipanjangkan usia kita, diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, pada hari ini kita akan menyambung pengajian sirah kita menggunakan kitab Bahiqul Maktum yang dikarang oleh Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri rahimahullah. Kita masih lagi berada pada bab bicarakan tentang hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Bertepatan pula bulan ni nanti minggu depan 20 bulan merupakan hari Ma'al Hijrah, awal Muharram, hari Khamis. Minggu hujung tu kan 28 dengan 29 Ogos, Jumaat Sabtu tu kita azam untuk puasa. 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. 28 dan 29 Jumaat dan Sabtu. Baik. Salah satu kebiasaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah membonceng di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana beliau telah tua, maka dia banyak dikenali orang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak banyak dikenali orang pada ketika itu. Apabila seseorang bertemu dengan Abu Bakar, dia bertanya, siapakah lelaki di hadapanmu ini Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, inilah lelaki yang menunjukkanku jalan. Orang pun menyangka bahawa apa yang dimaksudkan oleh Abu Bakar adalah jalan itu adalah jalan untuk menuju ke suatu tempat dalam arti zahir. Padahal yang dimaksudkan oleh Abu Bakar adalah jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, di jalan mereka diikuti oleh seorang lelaki bernama Suraqah bin Malik. Suraqah sendiri yang mengatakan, ketika aku duduk dalam majlis kaumku dari Banu Mudlij, datang salah seorang daripada mereka lalu berdiri di hadapan kami, sedangkan kami tetap duduk saja. Dia berkata, hai Suraqah, sesungguhnya aku tadi melihat kelibat bayangan hitam di pesisir pantai. Kurasakan itu Muhammad dan teman-temannya. Suraqah bin Malik meneruskan, aku sangat yakin itulah mereka. Maka aku berkata kepada orang tadi, itu bukan mereka. Kerana nak mendapatkan habuan ataupun tembusan yang dijanjikan, siapa yang dapat tangkap Nabi, maka akan dapat habuan. Orang yang kau lihat ialah hanyalah musafir lain yang biasa kita lihat. Aku tetap duduk di majlis itu untuk beberapa ketika. Selepas itu, aku pergi pulang ke rumah. Kusuruh hamba perempuanku untuk mengeluarkan kudaku, tetapi dari belakang bukit. Maka kutuntun kudanya itu ke sana untuk menemui. Maka dituntun kuda itu ke sana untuk menemui itu dari belakang bukit. Sedangkan aku mengambil dinding dan kubawa keluar dari belakang rumah. Ku buat garis-garis di atas permukaan tanah dan ku rendahkan sebagian yang tinggi hingga aku sampai di tempat kudaku. Ku pacu kudaku hingga ia membawaku mendekati mereka. Namun begitu tiba-tiba kudaku tergelincir sehingga aku jatuh tersungkur. Aku bangkit lagi. Ku jangkau tabung anak panah dengan tanganku. Maka ku keluarkan beberapa bilah anak panah yang kemudian aku gunakan untuk mengundi adakah lontarannya akan terkena mereka atau tidak.
Ternyata yang keluarlah bidah yang tidak ku kehendaki. Ku pacu lagi kudaku dan ku pegang anak panahku erat-erat. Kudaku membawaku mendekati mereka hingga aku boleh mendengar bacaan Rasulullah SAW, iaitu dengan tatapannya yang lurus ke hadapan. Sementara Abu Bakar selalu menoleh ke sana sini. Tiba-tiba kedua-dua kaki hadapan kudaku terbenam ke dalam tanah hingga sampai sebagian lututnya. Lalu aku juga tersungkur. Ku marah dan aku pukul kudaku, namun kedua-dua kakinya hampir tidak mahu keluar. Setelah kudaku dapat berdiri kembali dari bekas benaman kakinya, ada debu berkilau yang berhamburan ke udara seperti asap. Aku kembali melakukan undi yang keluar hanyalah yang tidak kukehendaki. Kemudian aku memanggil mereka dengan meminta jaminan keselamatan daripada mereka. Maka mereka pun berhenti. Kutunggangi lagi kudaku sehingga sampai kepada mereka. Ketika aku mengalami kejadian tadi, iaitu terhalang diriku untuk melontarkan panah kepada mereka, terdedah dalam diriku bahawa urusan ini dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW pasti akan menang, yakni benar. Aku berkata kepada baginda, sungguhnya kamu menjanjikan bayaran besar untuk orang yang boleh menangkapmu. Aku beritahu kepada mereka betapa bersemangatnya orang Quraisy untuk menangkap mereka. Ku tawarkan bekalan dan peralatan kepada mereka, namun mereka menolak. Mereka tidak meminta apa-apa daripada aku kecuali hanya berkata, rahsiakan tentang perjalanan kami. Aku pun meminta Rasulullah SAW untuk menulis nota jaminan keselamatan untukku. Maka baginda SAW menyuruh Amir bin Fuhairah, yakni hamba Abu Bakar, untuk melakukannya, dan Amir pun menuliskannya untukku pada sepotong kulit. Seterusnya Rasulullah SAW berlalu meneruskan perjalanan. Baik, tuan-tuan dan ibu dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pengajian tentang hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Dan berangkatnya Nabi ke kota Madinah, ini keluar daripada Mekah atas tujuan hijrah ini, kata ulama, merupakan hijrah yang ketiga bagi umat Islam. Hijrah yang pertama ke bumi Habsyah. Dan hijrah ke bumi Habsyah berlaku dua kali, tuan-tuan. Hijrah yang pertama, sahabat Nabi SAW pergi pada bulan Rajab. Namun pada bulan Ramadan, mereka dapat berita orang Quraisy dah masuk Islam. Maka mereka pun patah balik daripada Habsyah, lintah balik laut. Nak pergi Habsyah ni daripada Mekah ni kena lintas Laut Merah. Lintas laut, tuan-tuan, bulan Rajab, Syaban, Ramadan dapat berita orang Quraisy masuk Islam. Walhal berita itu berita palsu. Bukanlah orang Quraisy itu masuk Islam, akan tetapi orang Quraisy dengar bacaan Quran Nabi SAW. Akhirnya mereka bersujud ketika ayat Quran itu memerintahkan fasjudu, bersujudlah. Maka mereka pun bersujud bersama dengan Nabi SAW. Pedagang-pedagang yang nampak menyangka mereka masuk Islam. Maka bawa berita pergi ke Habsyah, beritahu orang Quraisy dah masuk Islam. Maka orang Mekah, iaitu orang Islam yang berada di Habsyah, mengatakan bahawa apa lagi ditunggu, kampung kita dah masuk Islam, kita patah baliklah. Ini membuktikan, kata ulama, sahabat Nabi mempunyai sifat fitrah, iaitu sayang kepada kampung halaman, sayang kepada tanah air. Sebab itu kalau kita ni, tuan-tuan, mungkin kita orang Johor ataupun orang Kedah, kita kata saya tak ada rindu langsung kat kampung saya, sikit pun tak ada. Ini pelik, rasa macam hebat, tapi rupanya tak normal. Sebab fitrah mesti rindu walaupun sikit. Pergilah hujung dunia sekalipun, tuan-tuan pergi, penghujung selatan dunia, yang mana penghujung pada selatan manusia boleh hidup, namanya Punta Arenas. Tuan-tuan, di negara Chile. Turun lagi bawah, mati, tak boleh hidup dah. Tuan-tuan pergi hujung sampai situ pun, kalau tuan-tuan sampai, mungkin pasti akan rasa rindu dekat tanah air. Lagi pula yang kuat makan macam saya ni, pergi luar negara jadi mutawif berapa kan, 2 minggu tahan lah, ataupun sebulan tahan lah. Lama-lama dah mula dah rindu dekat nasi, rindu dah dekat nasi lemak kan. Ini jenis kuat makan macam saya. Tapi kalau tuan-tuan yang tak kuat makan, pasti dan pasti tak rindu juga kenangan bersama dengan orang tua kita, ataupun bersama dengan pakcik-makcik kita, tempat kita membesar. Sebab itu kata ulama, menjadi tanggungjawab selain daripada kita menghidupkan surau di tempat yang kita tinggal sekarang. Contoh macam Abang Habib, dia orang Kelantan,
Dia duduk di Putrajaya, dihidupkan surau An-Najah contohnya. Dia juga kena fikir dan risau bagaimana surau di kampung dia di Kelantan tu kena hidup juga. Yang ini dibuat oleh sahabat Nabi SAW, antaranya Tufail bin Amir Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Dia bersama Nabi di Mekah, dia balik di kampung dia, dihidupkan amal agama di kampung dia. Dan perkara ini memang kita perlu fikirkan. Mungkin kadang waktu sekarang kita lihat di bandar-bandar agama hidup, masya-Allah. Kuliah-kuliah hidup. Di kampung pula pelik. Surau banyak mati. Sedangkan di kampung, contoh macam di tempat kami di Mesir, orang di kampung kami kebanyakannya adalah nelayan ataupun kerja sendiri, jadi petani. Jadi sepatutnya zuhur asar tu tak ada masalah sebab bukan office hour. Tetapi kebanyakan di kampung-kampung zuhur asar pula tak hidup masjid. Maghrib, isyak, subuh hidup, alhamdulillah. Tapi zuhur asar tak ada orang azan. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk fikir kerana kampung kita juga hidup juga. Baik, jadi hijrah ke Habsyah berlaku 2 kali. Setelah orang Islam melepasi Laut Merah, patah balik untuk pulang ke kampung, 1 jam, dalam Baitul Maktum kitab disebut 1 jam menghampiri kota Mekah, dapat berita bahawa orang Quraisy tak masuk Islam. Maklumat yang diterima salah. Maka sebahagian besar sahabat Nabi yang hijrah ke Habsyah, rombongan pertama ni 16 orang, 12 lelaki, 4 wanita, patah balik. Dan sebahagian lagi masuk Mekah semula. Dan diperketatkan lagi tuan yang mulia, sekatan dan siksaan ditambah bagi orang-orang Islam di kota Mekah. Penghijrahan kedua berlaku, penghijrahan kedua berlaku ke Habsyah juga, masya-Allah. Sebab tu hijrah kawasan 2 kali. Kemudian Nabi SAW juga pernah berangkat ke Taif, dan orang Taif tidak menerima Islam pada ketika itu. Dan penghijrahan yang ketiga iaitu penghijrahan yang mana menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala ke kota Madinah, ataupun di saat itu dipanggil dengan nama Yasrib. Baik, penghijrahan ini telah pun kita ceritakan yang membantu hijrah Nabi SAW 6 orang. Pertama Abu Bakar Siddiq yang sedang kita ceritakan. Yang kedua siapa dia? Yang kedua anak Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Abu Bakar ada 4 orang isteri. Abu Bakar ada 4 orang isteri. Isteri pertama namanya Qutailah. Daripada Qutailah lah Abu Bakar dapat 2 anak, iaitu Abdullah dan juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Baik, isteri yang kedua namanya Ummu Ruman. Daripada Ummu Ruman lah dapat Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi dia satu bapa lain mak. Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Asma. Sayyidatina Asma ni kakak. Jadi ketika peristiwa ini, orang yang kedua bantu hijrah Nabi, anak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Kerja dia apa tuan-tuan? Kerja dia mendengar berita-berita yang disampaikan oleh orang Quraisy. Mereka rancang nak buat apa kat Nabi, disampaikan kepada baginda Abu Bakar. Yang ketiga membantu hijrah Nabi siapa? Asma binti Abu Bakar. Apa dia kerja Asma tuan-tuan? Asma ni kerja dia masya-Allah adalah menghantar makanan kepada baginda Nabi SAW dan Abu Bakar di Ghusul, insya-Allah. Yang keempat Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni hamba Abu Bakar yang kemudiannya dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia juga turut serta dalam hijrah. Biasa kita dengar peristiwa hijrah ni yang pergi hijrah 2 orang tu, Abu Bakar dengan Nabi SAW. Jadi sebab itu bersyukur kita pada Allah. Allah beri taufik kepada kita dapat belajar kitab sirah. Bila kita belajar kitab sirah, barulah kita tahu yang pergi hijrah itu 4 orang. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW, Amir bin Fuhairah, dan juga orang yang mana menjadi penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraikid. Jadi Abdullah bin Uraikid ni penunjuk jalan. Dia merupakan siapa tuan-tuan yang mulia? Orang yang kelima membantu hijrah Nabi SAW. Orang yang keempat Amir bin Fuhairah, Abu Bakar. Yang kedua Abdullah bin Abu Bakar. Ketiga Asma binti Abu Bakar. Keempat Amir bin Fuhairah. Kelima Abdullah, yang kelima siapa dia? Abdullah bin Uraikid. Dan yang keenam Sayyidina Ali, menggantikan tempat duduk Nabi SAW ketika hijrah. Ini 6 orang tuan-tuan yang membantu dan menjayakan hijrah Nabi SAW. Dan tuan-tuan, yang perlu kita tahu bahawa penghijrahan Nabi ini merupakan perintah Allah. Bukan Nabi itu pelarian, tidak. Tetapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu perkara yang kita perlu tahu dan jelas. Baik, dalam perjalanan Nabi SAW, orang kafir Quraisy telah tawarkan ganjaran 100 ekor unta siapa dapat tangkap Muhammad. 100 ekor unta ganjaran yang sangat besar.
Katalah kalau kita kira kiraan sekarang, satu ekor unta kurang lebih harga dia, standard harga RM5,000. Kita darabkan 100, berapa tuan? Masya-Allah. Tu RM5,000 darabkan 100. Jadi satu jumlah yang sangat besar. Mereka orang yang mahir di padang pasir. Bagi mereka untuk mencari orang satu benda yang mudah di padang pasir, maka mereka bergerak memburu Nabi SAW. Tetapi yang mana berita sampai kepada Bani Mudlij, iaitu Suraqah bin Malik, merupakan salah satu suku daripada Bani Mudlij tadi, mendapat berita bahawa satu orang daripada Bani Mudlij telah nampak ada orang berjalan di pesisir pantai Laut Merah. Itu merupakan jalan lama pergi ke Mekah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, biasanya bas tak lalu jalan tu. Bas lalu jalan highway biasa. Jalan ni besar, ada R&R. Jalan lama ni dia akan lalu Badang. Dia akan lalu jalan Usfan. Dia akan lalu jalan mendekati laut, lalu Abwa. Sebab itu ibunda Nabi SAW wafat di Abwa. Sebab jalan lama memang lalu Abwa. Kalau tuan-tuan lalu jalan lama, memang akan lalu Abwa. Dan tuan-tuan akan jumpa dalam perjalanan daripada Mekah pergi Madinah tu, rumah-rumah yang mana usia dia 2000 tahun, rumah yang usia dia 3000 tahun sebelum zaman Nabi lagi. Dan rumah tu ada yang masih hidup dijaga oleh kerajaan Saudi. Dan kami alhamdulillah beberapa kali pernah sampai tengok tempat tu. Rumah-rumah yang masih dijaga, yang dibuat daripada tanah liat, yang mana ada di kalangan rumah tu tadi dibina ataupun penghuninya itu duduk hidup sebelum zaman Nabi SAW lagi. Tapi rumahnya masih hidup lagi, dijaga sebagai tapak sejarah. Baik, tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, maka Suraqah telah kejar dan dia telah minta dia punya hamba dia bawa kuda daripada belah belakang. Supaya apa? Tak ada orang tahu. Dia nak bulut seorang. Satu ekor unta tu dia nak makan seorang, dia tak nak share. Maka dia suruh hamba dia bawa kuda lalu ikut belakang bukit. Dia pun naik kuda, dia kejar sehingga dia mendekati Nabi SAW. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa telah diberitahu kepada Suraqah, wahai Suraqah, kamu jangan mendekati kami, kerana kamu tidak akan berjaya untuk menangkap kami. Kamu jangan mendekati kami. Telah diberi peringatan kepada Suraqah, tapi Suraqah degil juga. Dia nampak ganjaran itu lebih besar daripada keselamatan diri dia, maka dia mendekati Nabi. Akhirnya kaki kudanya telah terbenam. Dan kata ulama, Abu Bakar As-Siddiq sewaktu hijrah begitu sungguh-sungguh menjaga Nabi SAW. Kata ulama, bukan sahaja mata Abu Bakar ke kiri dan ke kanan untuk melihat kalau ada orang datang mendekati Nabi. Bahkan kata ulama, Abu Bakar kudanya bertukar-tukar. Ada waktu Abu Bakar ni ditunggang kuda, ada waktu kata ulama Abu Bakar tunggang unta. Sebab orang Arab, dia kalau dia safar satu perjalanan, biasanya dia bawa kuda dan bersamanya juga unta. Sebab bila long distance, kuda dia tak boleh seperti unta. Unta ni kalau perjalanan yang terlampau jauh, unta boleh tahan. Tetapi kalau kuda ni perjalanan dia ada jarak tu. Terlampau jauh sangat, pecut terlampau laju sangat, kuda akan penat. Dan akhirnya dia tak nak bergerak lagi dah, tu kuda. Tapi unta dia memang tak boleh pecut. Tetapi untuk long distance, unta diperlukan. Maka kata ulama, Abu Bakar As-Siddiq dia telah pacu dia punya kuda dia. Dia kata unta yang dia naik tu, Masya Allah, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke depan, kejap ke belakang. Maka dia tanya, wahai Abu Bakar, apa yang membuat ni? Sekejap duduk belah kanan, sekejap duduk belah kiri, sekejap duduk belah depan, sekejap duduk belah belakang. Kata Abu Bakar, sesungguhnya saya risau kalau musuh datang belah kanan, maka kerisauan saya menyebabkan saya telah pergi belah kanan. Kalau musuh datang, biar dibunuh saya dulu. Tengah-tengah saya duduk belah kanan, tiba-tiba terfikir belah kiri kot. Cepat-cepat saya pergi belah kiri. Tengah-tengah duduk belah kiri, saya depan kot, saya pergi belah depan. Itulah yang berlaku pada Abu Bakar kata ulama. Daripada Jabal Sur bergerak sampailah ke kota Madinah. Kiri, kanan, depan, belakang. Nak tunjukkan cintanya Abu Bakar kepada baginda Nabi SAW. Dan perkara ini tuan-tuan yang mulia dibuat oleh setengah alim ulama. Satu alim di Madinah, Hazrat Syekh Nakoda Hafizahullah, masih hidup lagi, ketua ulama besar di Madinah. Kalau naik kereta dengan dia tuan-tuan, kejap dia duduk depan, nanti berhenti R&R, dia tukar pula duduk belakang. Nanti berhenti R&R lain pula, dia pindah duduk depan pula. Kita pelik, kenapa Syekh ni kan kejap duduk depan? Kalau kita dah syok duduk belakang, tu tak nak pindah dah, duduk situ je kan. Dia pindah-pindah, dan dia minta kita pindah, tukar dengan dia. Baik, maka Syekh tanya, kamu tak terasa nak tanya ke? Kenapa saya pindah-pindah tempat? Kerana bertanya kepada sesuatu perkara yang ulama buat, itu adalah sunnah.
Satu ketika Nabi SAW goncang satu pokok tuan-tuan, gugur daun-daun. Sahabat Nabi tengok tak tanya. Nabi SAW beritahu, kamu tak terasa nak tanya ke? Maka mereka pun tanya Rasulullah, kenapa kamu goncang? Maka Nabi bagi jawapan. Jadi melihatkan sesuatu perbuatan ulama yang agak ganjil, kita jangan cakap belakang. Kita tanya dia, Syekh, kenapa Syekh buat macam tu? Barulah kita dapat ilmu. Kalau tidak, maka kita akan bersangka buruk dan akhirnya kita tak dapat ilmu. Maka kita pun tanya, Syekh, kenapa Syekh tukar-tukar tempat? Maka Syekh kata, beginilah yang berlaku ketika safar safar Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar akan tukar-tukar tempat, sekejap kiri, sekejap kanan, sekejap depan, sekejap belakang, untuk melindungi Nabi SAW. Jadi setengah-setengah ulama mengambil berkat, mengambil barakah daripada perbuatan itu untuk menukar-nukar tempat dalam satu-satu perjalanan. Ini setengah ulama buat macam itulah, tapi bukan satu benda yang wajib pun, cuma mereka nak ambil berkat. Baik. Jadi akhirnya tuan-tuan yang mulia, Suraqah bin Malik tahu dia takkan dapat tangkap Nabi SAW. Maka apa dia buat? Diminta jaminan keselamatan daripada baginda Nabi SAW, dan dia melihat bahawa Nabi SAW berada di atas jalan yang benar. Kenapa? Kerana 3 kali berturut-turut dia nak tangkap Nabi, 3 kali berturut-turut dia punya kaki kuda terbenam dalam tanah. Baik, seterusnya dalam sebuah riwayat, Abu Bakar mengatakan, kami menempuh perjalanan, sementara itu kaum Quraisy mencari kami. Tiada seorang pun daripada mereka menemui kami kecuali Suraqah bin Malik bin Ja'sham dengan menunggangi kudanya. Ketika itu aku berkata, pencarian ini akhirnya menemui kita. Wahai Rasulullah SAW. Baginda SAW menjawab dengan membacakan ayat, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, kerana sesungguhnya Allah Jalla wa'ala bersama-sama kita. Surah At-Taubah ayat 40. Mari kembali kepada pernyataan riwayat sebelum ini. Akhirnya Suraqah pun pulang, dan dia mendapati orang ramai masih memburu Nabi SAW dan Abu Bakar. Maka dia berkata, aku tidak dapat memberi kamu apa-apa perkhabaran. Cukuplah kamu sampai di sini. Begitulah Suraqah. Pada awal siang dia bersemangat mencari Nabi SAW dan Abu Bakar. Namun pada akhir siang di petang hari, dia melindungi mereka berdua, iaitu Nabi dan Abu Bakar. Baik, keempat, Rasulullah SAW meneruskan perjalanan sehingga sampai di 2 buah khemah milik Ummu Ma'bad Al-Khuzayyah, satu orang wanita. Setengah pandang kata Ummu Ma'bad merupakan wanita yang sedikit berusia, maksudnya tingkat macam usia makcik lah. Dia seorang wanita yang bagus dan terhormat. Dia biasanya duduk di halaman khemahnya, lalu mereka memberi makanan minum kepada musafir yang menghampirinya. Baik, tuan-tuan, rumah Ummu Ma'bad ni di mana? Di satu tempat namanya Wadi Qudai. Wadi Qudai ni kalau orang Kerak gemar dia tahu, sebab biasanya Wadi Qudai ni tempat bas berhenti di R&R. Wadi Qudai ni makan ikan goreng juga. Kalau tuan-tuan pernah pergi umrah, mau tahu tuan-tuan bawa tuan berhenti di satu tempat, di situ makanan syarat dengan ikan goreng. Itulah tempat namanya R&R Wadi Qudai. Dan di situlah tapak rumah Ummu Ma'bad yang dia ceritakan. Ummu Ma'bad ni kisah dia banyak. Ummu Ma'bad ni antara orang yang masuk Islam, yang ketika Nabi hijrah ni, Ummu Ma'bad ni masuk Islam. Dan Ummu Ma'bad ni tuan-tuan, masya-Allah, dia ialah wanita pertama yang bawa air Zam-Zam daripada Mekah pergi ke Madinah. Tuan-tuan pergi Madinah dengan air Zam-Zam. Daripada mana datang air Zam-Zam tu? Dibawa daripada Mekah. Pakai paip ke? Tidak. Bukan dalam saliran paip. Dibawa pakai lori tiap-tiap hari. Setiap hari lori daripada Mekah akan bawa pergi ke Madinah, dan bawa Masjid Nabawi di takungan air Zam-Zam di takungan. Jadi di situ diletakkan air Zam-Zam tu, dibawa setiap hari, tuan-tuan. Tak pakai paip. Kenapa? Kerana nak mengekalkan sunnah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad, tuan-tuan, dia telah bawa air. Ulama kata pakai bekas. Ada kata pakai bekas macam baldi. 2 bekas dia telah bawa. Dan satu orang telah bertanya, wahai Ummu Ma'bad, apa yang kamu bawa? Kita telah datang surat daripada Rasulullah SAW kepada ketua kabilah kami, dan baginda minta untuk dibawa air Zam-Zam. Aku tidak boleh bicara lama dengan kamu kerana aku khawatir air ini akan kering, maka aku kena bergerak cepat. Tuan-tuan, jarak perjalanan bukan daripada Bangi pergi Putrajaya. Jarak perjalanan 400 kilo, tuan-tuan. Ummu Ma'bad lah wanita pertama yang bawa air Zam-Zam
daripada Mekah pergi Madinah, dan perkara itu diteruskan hingga ke hari ini, dan kita pergi Madinah dapat minum air Zam-Zam, dan semua pahala itu masuk dalam buku amal Ummu Ma'bad radhiyallahu taala anha, kerana dialah orang pertama yang bawa air Zam-Zam daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi kisah tentang wanita pertama ni banyak. Wanita pertama masuk Islam Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wanita pertama syahid Sumayyah binti Khiyar radhiyallahu anha. Ini wanita-wanita pertama, wanita-wanita unggul. Maksudnya mereka menjadi orang yang pertama. Bahkan orang yang mencadangkan untuk buat mimbar. Hanya di masjid kita ada mimbar, surau-surau ada mimbar. Di masjid-masjid seluruh Malaysia ataupun seluruh dunia sedang pergi, ada mimbar. Ada orang mimbar biasa, ada orang mimbar cantik, ada orang mimbar siap tangga naik ke atas. Masya Allah, macam-macam jenis mimbar kita tengok kan. Orang yang pertama bagi cadangan buat mimbar, seorang makcik. Dia datang ke masjid Nabi SAW dan dia menawarkan untuk buat mimbar. Dan mimbar telah dibuat, dan Nabi SAW sudah tidak bersana lagi pada batang tamar. Masya Allah. Jadi yang mencadangkan buat mimbar ni makcik. Semua pahala orang buat mimbar, semua pahala mimbar-mimbar yang digunakan tu masuk dalam buku makcik ini sampai kiamat. Sebab dia jadi orang pertama yang mencadangkan untuk buat mimbar, dan dia telah sediakan orang untuk buat mimbar kepada Nabi SAW. Baik, ini kisah Ummu Ma'bad. Ini tempat keempat yang Nabi berhenti dalam perjalanan hijrah Nabi SAW. Tadi Nabi berhenti ketika bertemu Surakah bin Malik. Dalam riwayat lain menyebutkan bahawa Surakah dijanjikan mahkota Parsi. Kita dengarkan, mahkota Parsi dijanjikan kepada Surakah. Dan Surakah ni tuan-tuan masuk Islam lepas tu. Dan Surakah melihat dengan mata dia di zaman Nabi SAW Parsi tak jatuh. Tapi dia yakin dengan janji Nabi. Nabi SAW Al-Amin, tak pernah dusta, tak pernah tipu. Yakin sekata-kata dengan janji Nabi SAW. Dia yakin satu saat pasti akan jatuh, dia buah sama Islam, dan di waktu itu dia masih hidup. Sebab Nabi menyanyikan mahkota Parsi kepada dia. Zaman Abu Bakar tuan-tuan pun Parsi tak jatuh. Wafat Abu Bakar. Zaman Umar Parsi jatuh. Perang pertama orang Islam dengan Parsi namanya Perang Qadisiyah, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Mulalah jatuhnya empayar Parsi sikit demi sikit. Empayar Parsi ni besar tuan, bukan kecil. Dia masuk sikit belah India sikit, dia masuk seluruh kawasan Iran, dia masuk kawasan Iraq sikit. Empayar dia sangat besar, masya-Allah. Kerajaan yang besar. Dan Parsi ni tuan-tuan, kota dia yang terakhir jatuh namanya Tustar. Tustar. Perang pertama Qadisiyah. Perang terakhir hingga lumpuh tu Parsi namanya Tustar. Tustar tuan-tuan satu perang yang begitu dahsyat. 18 bulan sahabat berperang untuk menakluk kota Tustar. Itulah perang terakhir orang Islam dengan Parsi. Lepas tu jatuh Raja Parsi. Dan di Tustar mereka gali parit. Lepas gali parit mereka letak air, Macam parit ada air lah, bertakung air. Jadi sahabat Nabi tengok betapa benarnya kata Salman Al-Farisi, di kampung kami perang gali parit. Ketika perang Khandak, Salman bagi cadangan gali parit. Di kampung kami perang gali parit. Bila sahabat pergi Parsi, sahabat tengok dengan mata dia betapa benarnya kata-kata Salman. Di kampung ni betul memang orang perang gali parit. Digali parit keliling, masya-Allah. Sahabat Nabi SAW telah menyelam masuk dalam parit tuan-tuan. Ulama kata 200 orang telah menyelam, yang sampai beberapa orang je lain semua syahid dekat dalam parit tu. Dan sahabat Nabi SAW apa berlaku tuan-tuan? Sahabat Nabi telah dikepung dikeliling tembok tu, dan orang kafir telah panaskan sauh yang panas, dan ikat dengan tali dan lontar sauh daripada atas untuk sauh itu tembus di badan sahabat, dan mereka akan sentak naik atas untuk bunuh sahabat. Ini keadaan perang Tustar tuan-tuan. Dan akhirnya jatuh juga Tustar. Itu di Parsi. Baik. Dan dapatlah akhirnya Surakah mahkota yang dijanjikan. Baik, jadi Ummu Ma'bad sekarang tempat keempat Nabi berhenti. Rasulullah SAW dan Abu Bakar bertanya kepadanya, jadi kepada Ummu Ma'bad, adakah terdapat makanan kemah itu? Dia menjawab, demi Allah, jika kami mempunyai sesuatu, pasti kamu tidak mendapati kampung ini begitu miskin. Biri-biri yang tidak boleh mengandung, dan setahun ini kami mengalami masalah kemarau. Maksudnya Ummu Ma'bad dan suaminya satu orang yang pemurah. Kalau orang datang lalu je, dia akan jamu makan. Tapi sekarang ni kemiskinan berlaku, kemarau berlaku, maka kebeluran juga berlaku, hingga mereka tak dapat menyediakan makanan untuk para tamu. Rasulullah SAW memandang seekor biri-biri betina yang terdapat di celah kemah. Baginda pun bertanya, biri-biri apakah ini wahai Ummu Ma'bad? Dia menjawab,
biri-biri yang sudah tidak boleh mengandung. Baginda Rasulullah SAW bertanya lagi, adakah biri-biri itu memiliki susu? Dia menjawab, biri-biri itu sudah tidak menghasilkan susu. Rasulullah SAW kembali bertanya, adakah kau mengizinkanku untuk memerah susunya? Ma'bad radhiyallahu anha menjawab, ya, demi ayah dan ibuku, jika kau fikir biri-biri itu mempunyai susu, silakan memerahnya. Ini riwayat yang sahih, kata ulama, antara mukjizat Nabi SAW dalam perjalanan baginda. Baik, Rasulullah SAW kemudian mengusap puting susu tersebut, ini kambing biri-biri tersebut, dengan tangan baginda. Nabi usap. Lalu baginda segera menyebut nama Allah dan berdoa. Tiba-tiba puting susu terbuka, lalu air susu memancar dengan deras daripada biri-biri tersebut, yang mana sekian lama tidak mengeluarkan susu dan tidak boleh menghasilkan anak. Rasulullah SAW meminta sebuah bekas milik Ummu Ma'bad radhiyallahu anha yang berada di samping mereka. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membelah susu biri-biri ke dalam bekas tersebut hingga berbuih. Rasulullah SAW mempersilakan Ummu Ma'bad radhiyallahu anha untuk minum, maka dia pun minum sampai kenyang. Rasulullah SAW menyuruh teman-temannya untuk minum, maka mereka pun minum sampai kenyang. Kemudian barulah Rasulullah SAW minum. Selepas itu Rasulullah SAW membelah susu untuk kali kedua hingga bekas tersebut penuh. Bekas yang dipenuhi susu itu ditinggalkan untuk Ummu Ma'bad. Mereka meneruskan perjalanan. Baik, jadi tuan-tuan, masya-Allah, Nabi SAW telah usap susu biri-biri tadi hingga telah daripada puting susu biri telah keluar susu yang banyak. Ini daripada mukjizat Nabi SAW, kata ulama. Keberkatan yang ada pada baginda begitu luar biasa, sehingga dalam riwayat yang sahih dinyatakan bahawa ketika itu telah keluar susu dengan derasnya. Nabi SAW telah diberikan bekas daripada Ummu Ma'bad dan telah memenuhkan bekas tersebut dengan susu yang keluar daripada biri-biri tersebut. Dan Nabi SAW berikan kepada teman-teman baginda yang bersama-sama dengan Nabi SAW, Abu Bakar, Amr bin Fuhairah, juga kata ulama Ummu Ma'bad dan suami juga turut minum dengan kenyang. Setelah semua minum, barulah baginda SAW minum. Dan kemudian baginda usap kembali buat kali yang kedua. Bekas itu dipenuhkan kembali dan bekas itu ditinggalkan kepada Ummu Ma'bad, kerana Ummu Ma'bad tadi mengadu yang mereka kemarau, melakukan kebuluran, mereka lapar, mereka susah. Sekarang Nabi sediakan untuk mereka susu sebelum Nabi berangkat meninggalkan mereka. Tidak lama kemudian, suami Ummu Ma'bad, yakni Abu Ma'bad, datang dengan membawa beberapa ekor kambing betina lagi kurus. Dia pun bawa kambing betina juga kurus pula. Ketika dia melihat susu tersebut, dia begitu keheranan. Dia pun bertanya, dari mana kau dapat susu ini, yakni wahai Ummu Ma'bad? Bukankah kambing kita, yakni biri-biri yang kita ada, tidak boleh mengeluarkan susu? Tambahan pula, bukankah kita tidak mempunyai persediaan susu di rumah? Ummu Ma'bad radhiyallahu anha menjawab, demi Allah, tadi ada seorang lelaki yang diberkati singgah di tempat kita. Ucapannya begini dan begini, keadaannya pun begini dan begini. Abu Ma'bad pun berkata, demi Allah, aku rasa dia itu orang Quraisy yang dicari-cari oleh kaumnya. Terangkan ciri-cirinya kepada wahai Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad menerangkan sifat-sifat dan tutur kata Rasulullah SAW yang indah dan menarik dengan penjelasan yang membuatkan Abu Ma'bad seolah-olah melihat Rasulullah SAW di hadapannya. Penjelasan Ummu Ma'bad mengenai sifat-sifat baginda akan ditampilkan di akhir kitab ini. Abu Ma'bad berkata, demi Allah, dia itulah orang Quraisy yang urusannya mereka sebut-sebut. Aku telah bertekad untuk menjadi sahabatnya. Ia akan benar-benar aku lakukan jika aku mendapat jalan untuk melakukannya. Selepas itu, di Mekah terdengar suara yang kuat, namun orang tidak boleh melihat siapa penuturnya. Suara itu menjerit berkata-kata berikut, Allah pemilik Arash memberikan ganjaran terbaik. Dua orang sahabat karib yang menghampiri kemah Ummu Ma'bad, mereka singgah dan pergi dengan membawa kebaikan. Beruntunglah orang yang menjadi rakan perjalanan Muhammad. Alangkah jauh Allah menghindarkannya daripada kamu, daripada para pelaku kejahatan yang tidak terhormat. Bani Ka'ab menjadi hina kerana sikap mereka juga. Tanahnya yang subur kelak akan menjadi milik orang beriman. Tanyalah saudara kamu tentang biri-biri dan bekasnya. Jika kamu menanyakan biri-birinya, maka pasti kamu menyaksikannya. Asma' radhiyallahu anha mengatakan,
kami tidak tahu ke arah mana Rasulullah SAW pergi. Kemudian datang seekor jin dari dataran rendah Mekah menyenandungkan bait-bait syair tersebut. Orang ramai mendengar dan menjadi sumber suara ini. Jadi syair itu dengar suara, tapi orang tak nampak. Syair itu dibaca oleh jin. Namun mereka tidak dapat melihat kewujudannya. Sehingga dia keluar ke daratan tinggi Mekah. Asma meneruskan, ketika kami mendengar suaranya, kami mengetahui ke mana Rasulullah SAW pergi, iaitu ke arah Madinah. Baik. Kata ulama, jin itu menuturkan bait syair setelah melihat mukjizat Nabi SAW di rumah Ummu Ma'bad radhiyallahu anha, iaitu ketika Nabi memerah susu bili-bili. Baik. Kelima, ini perhentian Nabi yang kelima. Di jalan Nabi SAW bertemu dengan Abu Buraidah. Dia adalah pemimpin kaum. Dia juga keluar untuk mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar dengan harapan untuk mendapatkan hadiah yang besar. Ini satu ekor unta sebagaimana diumumkan oleh orang Quraisy. Namun begitu, ketika dia telah berhadapan dengan wajah dan bercakap dengan Rasulullah SAW, dia terus masuk Islam. Di tempat itu juga, dan keislamannya diikuti pula oleh 70 orang daripada kaumnya. Ini yang menjadi yang berada di bawahnya. Kemudian dia mencabut serbannya, lalu diikatkannya serban itu ke tombaknya. Dia menjadikannya berdiri sebagai petanda bahawa raja yang membawa keselamatan dan kedamaian telah datang menuju dunia dan keadilan. Ini yang kelima, Nabi berhenti di satu kawasan kampung yang mana dipimpin oleh satu orang lelaki namanya Abu Buraidah. Dan kampung ini tuan-tuan ialah kampung yang telah mendekati kota Madinah. Dah tak jauh dengan Zulhulaifah. Baik. Jadi di situ terdapatnya pimpinan dia nama Abu Buraidah ni, dia juga dapat berita siapa dapat tangkap Nabi dapat satu ekor unta. Dia pun nak juga satu ekor unta. Ganjaran ni siapa tak nak? Semua orang nak satu ekor unta, ganjaran yang besar. Dan dia pun tak kenal Nabi. Dia cuma dengar berita Nabi ni sekian-sekian, bawa sihir, terpisahnya family isteri, terpisahnya anak dengan bapa. Maka dia menganggap itu satu perkara yang tak patut, dan dia patut tangkap Nabi SAW sebelum masuk Madinah. Akan tetapi setelah bertemu dengan Nabi SAW, melihat wajah baginda yang mulia, bertutur dengan baginda, berbual dengan baginda, bercakap dengan baginda, maka menjadi asbab hancurnya, kata ulama, kekerasan hati yang ada dalam diri Abu Buraidah, dan akhirnya telah masuk Islam di tangan Nabi SAW. Dan dia menjadi asbab 70 orang daripada kaumnya juga masuk Islam, dan dia sedia bersama berjuang dengan Nabi SAW. Baik. Seterusnya, tempat yang keenam, di jalan Rasulullah SAW juga bertemu dengan Zubair. Dia berada dalam rombongan kafilah dagang orang Islam yang berjalan dari arah Syam. Rasulullah SAW dan Abu Bakar diberi kain berwarna putih oleh Zubair secara percuma. Baik. Menurut kata ulama sirah, Hazrat Syekh Sulaiman Salman Al-Manshufuri rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW tepat berumur 53 tahun, tidak kurang dan tidak lebih. Bagi mereka mengatakan bahawa baginda diangkat menjadi Nabi pada tarikh 9 Rabiul Awal tahun ke-41 semenjak peristiwa gajah, maka usia baginda Islam adalah genap 13 tahun. Sedangkan bagi mereka mengatakan bahawa baginda diangkat menjadi Nabi pada bulan Ramadan tahun ke-41 Hijrah semenjak peristiwa bergajah, maka ketika itu usia kenabian baginda adalah 12 tahun 5 bulan dan 18 atau 22 hari. Baik. Ini dalam menerangkan tentang tempat berhentinya Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan yang akan datang kita akan menyambung lagi pengajian kitab kita, memasuki bab singgahnya Nabi di Quba, bertepatan dengan bulan depan, bulan Muharram. Kerana Allah terima kita semua, saya mohon maaf dengan bagi perkongsian. Kita kasih bahasa selain kita berbicara. Tuan-tuan minta ampun dengan Allah, dan tuan-tuan kita pesanlah kepada isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, supaya 28 dan 29 Ogos Jumaat 1 hujung bulan ni kita berpuasa Tasu'a dan Ashura. Semoga kita menjadi golongan yang mencontohi sunnah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan sirah yang kita belajar bertambah cinta kita kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi, ingin berjuang bersama Nabi dan menyambung perjuangan Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh mari Rasulullah. Wallahu a'lam.